Kalau Ada India adalah. SKPP kan. Okey, kita mulakan kita punya latihan hari ni sama-sama. Kita buat sama-sama ya. Tak nak ada yang lambat, tak nak ada yang laju. Kita buat sama-sama. Okey, saya ulang balik, kita buat sama-sama. Okey, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jadi kita nak bersatu supaya kita teguh. Jadi kita buat sama-sama lah. Okey. Untuk aktiviti 1. Okey, bersedia masing-masing. Tulis jawapan di tempat yang kosong. Okey, nombor 1 berkaitan pengertian menepati janji. Okey, saya bacakan soalan, kamu berikan jawapan satu persatu. Menepati janji ialah apa? Menunaikan. Okey, good. So boleh tulis nombor 1, ini dia. Mana saya punya kawan. Okey, ini nombor 1. Okey, so nombor A, salah ya, ini A. Okey, so kamu boleh tulis kat sini menunaikan. Tulis cantik-cantik. Menunaikan. Dah. Okey. Menepati Dah. ialah melakukan sesuatu yang telah apa? Dijanjikan. Okey, bagus. Yang telah dijanjikan. Faham tak saya punya B tu? Ke macam tak rukun? Faham. Saya tulis cantik sikit ya. Okey. Okey, so kat sini tulis yang telah dijanjikan. Janji-janji yang kau berikan. Okey, yang telah dijanjikan tepat pada Masanya. pandai semua anak murid Sapulan ni ya, sangat-sangat pandai dan bagus. Semuanya maksud dia kamu mengambil perhatian sewaktu guru mengajar dan baca nota. Okey, sangat bagus. Okey, so itu yang pertama. Seterusnya kita lihat, dah ke yang nombor 1 semua dah? Dah. Saya belum. Kalau belum tu dekat jawapan dia tu Lambat banget. tulis dulu A, B, C mana. So B, C, D, E, F. C, A, B. Jadi lepas ni siapa yang tertinggal tu boleh buat sendiri. Okey. Terusnya siapa yang baru masuk? Siapa yang baru masuk saya ucapkan selamat datang ke majlis kelas akhlak hari ini. Okey, 25 hari bulan 10, 2021 hari Isnin. Okey, boleh buka buku muka surat 29. Kita dah jawab bahagian yang atas satu. Sekarang kita nak sambung yang ke bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan hadis Rasulullah. Okey, maksud hadis Rasulullah kan? Ayatul munafiqi salasatun idza hadatsa kadzaba wa idza ahada akhlafa wa idza tumina khana. So ini adalah dia punya maksud. Okey. So kita akan jawab bersama-sama. Nombor 1, tanda orang munafik ada berapa? 3. Ada 3. So ini A. 3. Okey. So dekat A tu tulislah ya 3. Okey. So tanda orang munafik berdasarkan hadis ini ada 3, iaitu yang pertama, apabila berbicara ataupun bercakap dia apa? Dia berdusta. Okay. So B itu tulis berdusta. Barober dal waw sin dusta alif ta, berdusta. Itu tanda orang munafik yang pertama. Tanda orang munafik yang kedua, apabila berjanji dia apa? Dia mungkir janji. Mim waw ngamung, kaf ya rakir, mungkir. Okey. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Itu adalah tanda orang munafik yang kedua. Tanda orang munafik yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Bagus. Okey, semua bagus. So kamu tulislah kat sini khianat. Khianat ni adalah perkataan, asal dia adalah daripada bahasa Arab. Okey, khianat. Arab ya. Okey. Dia bukan kata asal bahasa Melayu. Dia adalah kata yang diserap, yang dipinjam daripada bahasa Arab.
Okey, jadi dekat bawah tu saya nak kamu tolong tulis tarikh pada hari ini iaitu 25 hari bulan 10 2021. Siapa dah siap tulis tarikh? Saya dah. Okey, bagus. Saya sudah. Okey, kalau dah kita pergi dekat muka surat seterusnya iaitu muka surat lepas 29 berapa? 30. Okey. So, surat 30. So aktiviti yang kedua, tuliskan ikrar janji berdasarkan pernyataan di bawah. So ini adalah berkaitan dengan hak ataupun tanggungjawab yang kita kena buat terhadap ada kawan baru masuk. Siapa yang baru masuk tu kita dah buat muka surat 30. Tadi kita dah buat 29. Okay, lepas ni kamu buat sekarang ni kita bincang muka surat 30. Okay, jadi dekat sini dia ada janji kepada Allah, janji kepada Rasulullah dan seterusnya ada sampai nombor 5 janji kepada diri sendiri. So macam mana nak jawab soalan macam ni? Caranya adalah kita ingat balik apa tanggungjawab kita terhadap sesuatu yang dia telah tetapkan dekat situ. Okay, sebagai contoh yang pertama adalah berkaitan janji kepada Allah. Agak-agak apa yang kita kena buat, okay, kalau dia kata kat situ dia fokuskan kat situ kepada Allah. Apa agak-agak tanggungjawab yang kita kena buat? Mestilah kena buat perintah Allah kan? Apa antara contoh perintah Allah yang kamu tahu? Mendirikan solat. Okay, mendirikan solat. Lagi apa lagi? Apa lagi perintah Allah selain mendirikan solat? Membaca Al-Quran. Okey, boleh membaca Al-Quran. Lagi apa lagi selain daripada tu? Perintah Allah yang kita kena buat. Banyak kan sebenarnya, sangat banyak kan? Menunaikan menunaikan puasa kan, membayar zakat fitrah, menunaikan haji dan umrah yang berkemampuan kan, yang rukun Islam tu. Jadi dekat janji kepada Allah ni kita boleh buat salah satulah. So antara yang kita boleh jawab dekat sini adalah mendirikan salat. Tapi kalau kamu rasa nak buat benda lain pun boleh. Okey, contohnya menunaikan puasa ke atau mengeluarkan zakat ke, tidak kisah. Yang penting dia adalah berkaitan perintah kepada Allah. Okey, perintah daripada Allah. Jadi janji kita kepada Allah adalah antaranya menunaikan salat. Sebab apa? Seharian kita ada 5 waktu salat sehari semalam kan. Tadinya menunaikan solat ataupun mendirikan solat. Apa-apa pun boleh. Okey. So itu yang pertama. Kalau kamu rasa nak tulis yang lain pun boleh selagi dia jawapan itu tidak lari daripada konteks perintah Allah. Dapat tak? Boleh? Boleh tak tahun 3? Boleh. Boleh. Okey. Apa tadi Syam nak cakap tadi tu, macam terputus pula di tengah jalan. Dahlia. Kenapa? Cakap apa? Oh. Okey. Yang kedua, apa yang khas untuk kita buat pada Rasulullah? Apa benda khas yang kita buat untuk Rasulullah? Yang khas untuk Rasulullah aja. Kalau kita buat benda tu, kan? Khas untuk Rasulullah adalah berselawat. So dekat nombor 2, janji kepada Rasulullah, kita boleh buat dekat situ selawat. Okey. Tapi kita bagi panjanglah sikit ayat tu kan. Kita buat selawat ke atas Nabi. Okey. Ejaan selawat sad lam waw alif ta, salawat ke atas Nabi. Okey. Lambat. Ya. Tak tu ada. Tak tu ada alif ke? Tak mana? Ayat selawat. Ada alif ke? Sad lam waw alif ta. Nampak macam tinggi sangat. Apa benda?
Dia kerilu. Dia kerilu. Buat je. Okey, itu janji kepada Rasulullah. Okey, seterusnya janji kepada ibu bapa. Apa yang khas untuk kita buat untuk ibu bapa? Apa yang kita boleh buat baik dengan ibu bapa? Saya disukai oleh ibu bapa dan guru dapat ganjaran pahala daripada Allah, tergolong dalam kalangan orang benar dan Itu lebih kepada fadilat. Itu lebih kepada fadilat kalau kita buat sesuatu benda yang baik. Yang ini perbuatan. Okey, perbuatan. Perbuatan yang khas kita buat untuk ibu bapa kita. Apa agak-agak perbuatan khas yang kita menolong ibu bapa. itu contohnya. Menolong ibu bapa. Selain daripada tu, kalau kita solat, habis solat kita buat apa untuk ibu bapa? Salam ibu bapa. Berdoa untuk ibu bapa. Salam, berdoa untuk ibu bapa, berbuat baik untuk ibu bapa. So dekat sini antara yang kita boleh buat adalah mendoakan kedua ibu bapa. Okey. So, boleh tulis kat sini mendoakanlah. Okey, tapi kalau kamu rasa ada yang lain yang sesuai pun tidak jadi masalah. Okey, mendoakan kedua apa tadi? Ibu bapa. Kedua ibu bapa. Ibu bapa. Very good. Salin tak tu? Nombor 3. Saya salin. Mendoakan kedua. Salin cepat tinggal. Ya, sudah. Dah. Okey, nombor 4, janji kepada guru. Yang ini khas kita buat kalau kita dekat sekolah. Agak-agak apa yang kita tanggungjawab kita? Belajar rajin. Belajar. Apa lagi selain daripada tu? Kalau kat sekolah, apa yang kita kena buat? Berbuat baik. Berbuat baik dengan semua yang ada dekat sekolah kan. Mematuhi peraturan sekolah. Menolong guru. Ada orang tak siap lagi nombor 1. Bang Bakun. Okey dan sebagainya lah. Siapa yang baru masuk kan yang dia tertinggal atas-atas tu. Meet ni saya dah record. Lepas ni saya upload dekat YouTube. Kamu boleh tengok balik part mana yang kamu tertinggal. Okey, kamu tengok balik lah. Kamu drag ke minit berapa yang kamu tertinggal. Lepas tu kamu ni. Cikgu ada YouTube kan? Tertinggal. Ya, saya sudah like dan subscribe. Sabakar. Don't forget to sabakar. Okey, janji kepada guru tadi antara yang kita boleh buat adalah menolong guru dan juga sebagainya. Okey. So kat sini kita boleh buat berbuat baik dengan guru pun boleh. Okey. So yang selagi dia dalam konteks yang betul, jawapan kamu diterima. Okey. Barober, bawau, bu, alif ta, berbuat baik kepada guru. Ustaz, saya tulis menolong guru boleh tak? Boleh. Perkara-perkara perbuatan baik yang khas untuk guru boleh diterima. Okay, last sekali yang nombor 5. Janji kepada diri sendiri. Diri sendiri. Apa yang kita kena tanggungjawab pada diri kita sendiri? Saya nak jaga mak saya sampai tua. Wah, bagus. Nak jaga mak dia sampai tua. Bagus. Lagi apa lagi? Selain daripada tu. Tanggungjawab diri kita sendiri. Apa lagi Belajar rajin-rajin kan.
mentaati perintah Allah, Menyampaikan ibu bapa. Makan cemerlang. Tak cukup 5 waktu. solat 5 waktu, membanggakan ibu bapa. So banyak benda-benda tanggungjawab yang kita yang ada dekat diri kita sendirilah. So yang kamu sebut tadi tu semua kamu boleh tulis. Okay, yang kamu sebut tadi kamu boleh tulis. So saya buat satu contoh dekat sini. Okay, belajar bersungguh-sungguh. Ada orang keluar lah. Ya Allah. Kadang dia tak Cikgu. keluar, kadang-kadang dia punya line internet tak berapa elok. Ya dia, apa dia? Boleh ke saya tulis belajar rajin-rajin? Belajar Okay. rajin. Belajar bersungguh-sungguh. Boleh. Cikgu boleh ke cikgu buat jawapan macam ni cikgu? Mengikuti semua pepelajaran yang ditunjuk oleh guru. Boleh. 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 Sebenarnya banyak kan kalau kita nak list satu-satu, sangat banyak. So apa yang kamu rasa okey, betul, boleh diterima, boleh tulis. Okay, so macam biasa kat bawah tu boleh tulis tarikh hari ni 25 hari bulan 10 2021. Semua dah settle muka surat 30? Udah. Belum. Belum. Saksi kali. Belum. Belum lagi. Belum. Sudah. Lagi 4. Udah. Baang. Balonku tinggal 4. Pecah 1 tinggal lagi 3. Wih, siapa bedengku tu? Entahlah, saya tak dengar pun. Kalau dah ni kita Bukan saya, pergi tengok. muka surat 31. Hari ni kita buat sampai muka surat 31 dulu ya. Astaga. Okey, aktiviti 3. Ustaz, Ya. tak kena hantar kan? Nanti tu baru Ya. kau dah kena hantar. Ya, Nanti kalau saya sembah ya bila kita berjumpa. 1 November nampaknya. Okey, aktiviti 3 yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, lorekkan. Tahu kan macam mana lorekkan? Pastikan Tahu. betul. Tahu. Pilihan sama ada fadilat ataupun akibat. Tadi saya bacakan satu persatu, kamu tolong jawab sama ada dia fadilat atau akibat. Boleh ke tak? Boleh. Okey, nombor 1. Diredoi Allah dan Rasul. Fadilat. Okey, lorek ya. Lorek dekat fadilat. Guna pembaris lagi cantik. Alah nak guna Stop. pembaris ngayang. Okey, nombor 2, termasuk dalam golongan orang munafik. Akibat. Siapa Alhamdulillah. begitu? Tunggu dulu. Dah siap. Hantu. Ustaz ke? Hantu yang bersin. Jangan Tadi ada kumpul lagi. Harap sabar ya. Saya tak tahan. Minta maaf tak sempat nak mute pula. Okey, so yang Pergi bilik air. kedua termasuk dalam golongan orang munafik. Akibat tadi kan, lorekkan kan akibat. Alhamdulillah.
Okey, nombor 3, mendapat keberkatan daripada Allah. Ni Fadilat. apa fadilat? Fadilat. Baguslah kamu. Kenapa? Sangat-sangat bijak. Okey, Tahu fadilat ya. Fadilat. Okey. Okey, nombor 4, jiwa sentiasa tidak tenteram. Akibat. Tidak tenteram ni apa? Ingat lagi tak saya terangkan hari tu? Apa maksud tidak tenteram? Hati dia tidak Aman. Dia tidak tenang, tidak aman. Tidak aman banget. okey, bagus. Tidak aman Tidak banget. aman, tidak tenang dan sebagainya. Okay, maksud dia hati dia gelisah lah. Okey. Gelisah banget. Nombor 5, mengeratkan silaturahim sesama manusia. Okey, fadilat ke akibat? Okey, atau dalam arti kata lain dia merapatkan lagi hubungan dengan orang lain. Kan kita tepati janji dengan orang, so hubungan kita dengan dia bertambah bagus. Bagus banget. Okey, last kali nombor 6. Simpan. Akibat. Hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Okay, very good. Okay, hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah akibat. Okay, macam biasa dekat bawah tu. Tulis tarikh. Ustaz, saya tinggal nombor 1 dengan nombor 4. Tengok Ya. Kat. Bisa Kak Rosman. Nombor 1 dengan nombor 4. Jatuh mampus. Ustaz nak buat sendiri pun boleh kan? Biar Boleh. rakal. Boleh aja. Asalkan betul.